Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu-ibu? Saya Kicha Ashikin. Saya adalah guru pendidikan awal kanak-kanak daripada Genius Aulad Sarjana Utama. Hari ini saya akan berkongsi dengan ibu-ibu semua berkenaan tips mengajar anak membaca di rumah. Okey, apa yang saya ingin kongsikan ini bukanlah berkenaan metod semata-mata. Kita boleh pilih apa jua metod, fonik, okey, suku kata, mengeja, tapi sebenarnya yang paling penting apabila kita mengajar anak kita membaca ialah rangsangan yang mereka terima daripada rumah. Okey, jadi kita nak bantu anak kita membaca supaya mudah mereka membaca di masa hadapan. Kita kena rangsang dulu, beri garakan kepada anak kita, okey, belajar membaca sejak daripada rumah lagi, kerana rumah kita adalah sekolah pertama anak-anak dan juga kita sebagai ibu bapa adalah guru pertama anak-anak. Okey, jadi saya akan ceritakan macam mana kita nak mewujudkan suasana supaya anak kita boleh belajar membaca dengan lebih baik. Okey, dan nanti bila kita dah nak ajar anak kita membaca, okey, ia akan menjadi mudah. Okey, bila kita nak memperkenalkan metod, fonik ataupun suku kata, okey, anak kita dah dengar dah pelbagai vocab dan ini akan memudahkan mereka untuk belajar membaca. Jadi macam mana ya ibu-ibu kita nak ajar anak kita membaca? Yang pertama sekali, setkan rutin di rumah. Okey, kita pilih kita nak ajar anak kita membaca ataupun membacakan buku untuk mereka pada waktu bila? Pada waktu pagi, pada waktu petang, bedtime story sebelum mereka tidur. Okey, jadi setkan waktu supaya anak tahu, oh waktu ini adalah waktu untuk saya membaca. Okey, maka dia tahu akan kepentingan membaca. Okey, jadi yang pertama adalah setkan rutin membaca untuk anak-anak. Ambil satu buku, okey, ambil satu buku dan membaca pada waktu yang sama, okey, supaya anak tu dapat disiplin, dapat tahu waktu yang sepatutnya dia membaca buku. Okey, yang kedua, wujudkan reading spot dekat rumah. Okey, jadikan di mana-mana sudut di ruang rumah, okey, di tempat kita meletakkan buku. Jadi anak akan mudah untuk ambil dan dia tahu, oh, Umi ataupun Mama letak buku ni dan dia tahu buku adalah untuk dibaca. Membaca adalah satu benda yang sangat penting. Okey, jadi dia ada pilihan untuk dia ambil mana-mana buku untuk dia baca pada bila-bila masa. Okey. Yang ketiga, jadikan diri kita sebagai reading partner anak. Okey, sebagai teman untuk membaca bersama dengan anak. Okey, apabila kita menjadi reading partner anak, kita mestilah bersabar dan sentiasa memberikan galakan kepada anak untuk sentiasa membaca buku. Okey, dan apabila kita membacakan buku untuk anak, bacakan secara kuat ataupun read aloud dengan anak. Dan apabila kita membaca buku dengan anak, dia duduk sebelah kita ataupun untuk anak yang kecil duduk di atas selipar kita, kita tunjukkan, okey, macam buku saya ni Allah Cipta Saya, okey, kita tunjukkan jari kita pada perkataan di dalam buku. Jadi dia tahu, oh ini adalah perkataan yang mesti disebut, okey, yang mesti dibaca dan akan datang, dia tahu cara membaca adalah daripada kiri ke kanan. Okey? Okey. Jadi, bila kita dah bacakan buku untuk anak kita, ia akan mewujudkan satu perasaan ataupun satu rutin yang baik untuk anak kita bahawa kita kena baca buku. Okey, membaca itu adalah penting. Okey, kita dah setkan minda anak-anak kita. Okey, apabila kita bacakan buku untuk anak kita, kita sebagai reading partner akan mewujudkan satu suasana di mana anak perlu diberikan galakan, anak perlu diberikan semangat untuk membaca. Okey, dan apabila kita membacakan buku untuk anak kita, kita buat soalan ataupun kita soal jawab dengan anak kita supaya vocab anak kita ataupun kosakata anak kita akan bertambah. Kalau kita bercakap dengan anak kita setiap hari, kadang-kadang kita pun tak tahu kan nak cakap apa. Tapi bila kita ada buku untuk kita rujuk, buku untuk kita baca, kita ada idea untuk kita bacakan buku. Contoh dalam buku ini, okey, saya ambil contoh Allah Cipta Ayah.
Allah cipta ayah. Dalam gambar ni menunjukkan ayah sedang membasuh kereta. Jadi ini memberikan idea kepada kita untuk bercakap tentang ayah. Okey? Abi suka buat apa dekat rumah? Oh, Abi akan buat apa, basuh kereta contoh, okey, siram pokok, main bola, okey, main badminton. Jadi ia akan menambahkan lagi kosakata vocab anak kita. Okey? Dan apabila kita membacakan buku untuk anak kita, kita akan extend lagi perbualan, percakapan, soalan, okey, dan anak-anak akan excited untuk bertanya kepada kita. Okey? Jadi ia adalah satu yang sangat-sangat penting. Okey ibu-ibu, yang pertama tadi apa? Setkan rutin. Yang kedua, reading spot. Wujudkan reading spot dekat rumah. Yang ketiga, menjadi reading partner kepada anak kita. Okey, yang keempat, mewujudkan suasana membaca di dalam rumah. Okey, jadi bila kita dah wujudkan suasana membaca di dalam rumah, walaupun anak mungkin ada TV, ada gadget, tapi dia juga ada pilihan untuk membaca. Okey, dan ini adalah sesuatu yang baik di mana anak tahu rutin dia, jadual dia, disiplin. Okey, dan kemudian yang kelima, okey, untuk kita merangsang pembacaan anak, kita bawa ke mana-mana buku. Okey, tak perlu buku yang hardcover besar untuk dibawa ke mana-mana. Cukuplah sekadar buku yang kecil, okey? Okey, sesuai untuk anak kita bawa masukkan dalam beg, dalam kereta ada, okey, pergi makan, okey, pergi bercuti, piknik, okey. Jadi kita macam bagi syarat. Kita bagi syarat bahawa buku ini adalah satu benda yang sangat penting untuk kita bawa dan juga baca. Dan yang terakhir, komunikasilah selalu dengan guru anak kita. Okey, tanya perkembangan anak dekat sekolah macam mana, dia baca macam mana, metod apa yang digunakan dekat sekolah. Okey, daripada sinilah kita boleh membantu anak kita dan juga membantu guru di sekolah. Saya mengharapkan ibu-ibu semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya hari ini. InsyaAllah. Okey, semua anak yang tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah pembelajaran, okey, anak kita normal, insya-Allah dia boleh baca. Okey, bila tiba masa yang sesuai, kita bagi rangsangan, kita bagi sokongan kepada anak kita, dan insya-Allah anak kita pasti boleh baca. Okey, bye. Assalamualaikum.